nombor 1. Okey. Aisyah mempunyai 4 helai blouse dan 3 helai skirt panjang. Tentukan bilangan cara untuk memadankan blouse dan skirt panjang tersebut. Okey. So jadi dia ada 4 blouse, baju, lepas tu dia ada 3 helai skirt, lepas tu dia pening. Ni dengan apa, yang ni dengan apa, ni dengan apa, itu ni dengan apa, semua tak edit. Okey. So berapa banyak cara yang dia boleh? Okey, so senang je. Oleh kerana blouse tu ada 4 dan skirt tu pula ada 3 yang berbeza, so kita buat 4 darab 3 terus. So jadi ada 12 cara. Okey, so yang ni kita akan pakai M darab N sahaja. Okey, M darab N sahaja. Okey. So sama juga dengan B, pasangan beregu campuran dalam suatu pertandingan badminton perlu dibentuk daripada 5 orang lelaki dan 5 orang perempuan. Nyatakan bilangan cara 5 lelaki, 5 perempuan. So dapat 25. Permulaan yang senang. Nilaikan A1 iaitu kosong, apa namanya itu kelas? Factorial. Okay, good. Okay, so A1 iaitu kosong ni namanya bukan tanda seruan namanya bukan kita sebut kosong tanda seruan, tak. Kita sebut kosong factorial. Okey. So dekat mana ada simbol factorial, pastikan awak pegang kalkulator, awak cari simbol tanda seruan. X macam ini. Cari factorial, kita pun tekan kosong shift factorial, dapat apa? 1. Okey, yang kedua 10 factorial dapat 3628800. Mak ai apa ni? 26 apa? 3628800. Okey. Yes. Okey. Dan satu lagi adalah 7P7. So 7P7 kalau dia sama ni NPN, dia adalah N factorial ataupun 7 factorial, ataupun menggunakan kalkulator. Okey, tekan 7, tekan shift, tekan yang NPR tu. Kalau kita nampak ada kat sini, kalkulator ni kat situ, kalkulator hitam saya tak tahu kat mana. Okey, so tekan ini, dia keluar P. Lepas tu tekan 7 balik. There. So tekan sama dengan jawapan. Okey. So jawapannya adalah 5040. Sama je 7 factorial. Okey. Dan satu lagi, bila factorial ini bermaksud kalau 7 factorial, 7 darab 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Cukup. Kalau darab kosong semua jawapan kosong. Kan? Okey. So sampai darab 1. Maknanya ada 7 tempat. Tempat yang kedua ada 6, ada 5, 4, 3, 2, 1. Okey. So ini bermaksud N factorial. Okey. Ini NPN. Okey. Ini cara panjangnya. Okey. Yang ini ialah N darab N tolak 1. Nampak? Darab N tolak 2. Dan seterusnya. Okey. So ada 3 bentuk. Okey. So simple je, tak susah. Hitung bilangan cara. Aminah boleh menyusun 8 buah novel dalam satu baris. Okey. Dia ada 8 novel. Macam mana dia nak susun sebaris? Sebaris tu bermakna linear, bukan membulat. So, bila 8 novel, dia ada 8 novel. Okey, tengok Okey, terus kita cakap sebagai N factorial. N sama dengan 8, bermakna 8 factorial. Okey. Kesimpulan dia punya tu macam ni. Sebaris tu bermakna dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa 8? Sebab dia ada 8 novel. So, jika antara 8 novel ni, kemungkinan yang pertama ini
mana-mana daripada 8. Mana-mana daripada 8. So, 8. Dan bila kita dah masukkan novel yang pertama, baki novel ada 7. So, yang kedua ini bila awak nak susun, awak ada 7 novel. Okey. Yang kedua bila awak nak susun, dia akan jadi daripada 7 novel itu. Dah ada 2 novel di sini, baki tinggal 6. So, nak susun dah daripada 6. Daripada 5, daripada 4, daripada 3, daripada 2 dan novel paling akhir kita letak di hujung. Ini maksudnya dia punya pilih aturnya. Ini linear. Dia bukan membulat. So, sebab tu rumusnya n factorial. Jadi 8 factorial. Ataupun ada 8 novel. Pilih aturkan dia berapa tempat? 8 tempat. Begitu. So jadi 8P8. So kena faham konsep dia. Okay, so tekan calculator, dapat berapa? 403 20. Tentukan bilangan susunan yang berbeza daripada huruf-huruf yang berikut. Seroja. Okey, so nak susun seroja ini ada 2, 4, 6 yang berlainan. Yang berlainan bermakna dia ada 6 tempat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, tempat yang pertama daripada 6 huruf ini. Sebab itu 6. Lepas dah masuk 1 huruf, baki tinggal 5 kan? Jadi bila tinggal 5, tempat yang kedua daripada 5 huruf itu. Dan baki 4 daripada 4. Seterusnya. Itu yang jadi 6 factorial. Ataupun daripada 6, pilihkan, aturkan dia kepada 6 tempat. Macam tu. Okey. So, dapatlah jawapan dia berapa? 6 factorial? 720. Alright. So, selesai. Cara panjang dia 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Faham? Okay, dan seterusnya pandemik. Okey, pandemik ini semua berbeza. Ada berapa perkataan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nak 8 tempat. Jadi 8 factorial. Ataupun 8 pilih, aturkan dia kepada 8 tempat. So jawapan adalah 40,320. okey. So selesai. Okey, so kalau dalam bulatan simple je, kalau dia linear n factorial. Tapi kalau dalam bulatan dia n tolak 1 factorial. Hitung bilangan cara 5 hidangan berbeza boleh disusun dalam bentuk bulatan di atas sebuah meja bulat. So, kalau linear 5 factorial sahaja. Tapi oleh kerana dia kata hidangan itu disusun dalam meja membulat, jadi 5 tolak 1 factorial. So, jawapannya adalah 4 factorial. So, jawapan adalah 24. Okey. Okey, hitung bilangan cara menyusun semula 4 buah bingkai berikut. Jadi ada 4 bingkai dia tak cakap bulatan, tapi perasan tak dia susun macam tu. Okey, so itu kita dah anggap dia membulat lah. Dia susun ikitaran macam tu kan. So jadi 4 tolak 1 factorial. Dapat 3 factorial. Okey, so jawapan adalah pandai. Okey, settle. So, simple je kan? Tak susah. Okey? Tengok nombor 4. Selesaikan masalah berikut yang melibatkan susunan n objek dalam bentuk bulatan dengan arah tidak memberikan perbezaan. Itu yang manik tu. Okey? Jadi, untuk A, hitung bilangan cara 9 biji bola kristal yang berbeza boleh disusun dalam sebuah bulatan. Okey, jadi apa kita buat? 9
tolak 1 faktorial. Okey, ni membulatkan. Bila dia ada je rantai tangan itu, terus bahagi 2. Okey, so kat sini dia akan jadi 8 faktorial bahagi 2. Okey kelas, di sini banyak berlaku kesilapan, pelajar dia akan potong dengan 8 macam tu. Tak boleh sebab ini faktorial. Tak boleh. So kira je lah kalkulator. 8 faktorial bahagi 2. So berapa jawapan dekat situ? 20160. Okey. Seterusnya B, tentukan bilangan cara menyusun 15 biji mutiara untuk menghasilkan seutas rantai. So rantai memang kalung lah. Okey, jadi bila nak cari bilangan caranya, okey, apa kita buat? So 15 tolak 1 faktorial bahagi 2. Okey, so jadi 14 faktorial per 2. So jawapan 4.36 darab 10 kuasa 10. 4.36 darab 10 kuasa 10. ni bermakna banyak ni ke belakang sana. Okey, so dia berjuta-juta lemon kat sini. Okey, untuk nombor 5, tentukan bilangan pilih atur N objek berbeza berikut yang diambil daripada R objek. Okey, tentukan bilangan pilih atur 5 huruf daripada perkataan tersebut. Okey, dia nak 5 huruf je. Okey, Orient. Okey, so dia nak 5 je huruf daripada Orient tu. Okey, jadi maknanya dia nak 5 huruf tu bermakna 5 tempat. 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu. Okey, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huruf semua ada 6. Jadi macam mana nak buat 5 tempat je? Jadi ada 6 huruf. Kita akan pilih sahaja berapa je tempat yang ada. 5 sahaja. Okey, bermakna macam ni. Antara 6 huruf ini akan ada 1 di sini. Sebab tu sini 6. Tapi tak boleh cakap 6 faktorial lagi. Sabar. Okey. Baki ada 5 huruf. Daripada 5 masuk sini. Daripada 4 pula masuk sini. Daripada 3. Daripada 2. Maknanya akan balance 1 huruf yang akan ditinggalkan. Jadi bukan darab 1 dah, tak ada dah habis. So jadi 6, 5, 4, 3, 2. Itu je. Sebab itu 6 faktorial. 6 faktorial pula. 6 P 5 tempat je. Begitu. Okey? Ataupun daripada 6 kita ambil 5 sahaja. Okey. So kira berapa? 720. Okey, selesai. Okey. Seterusnya dia kata perkataan submarine. Okay. Ni semua berlainan huruf-huruf ni Okey, so dia nak 5 sahaja. 1, 2, 3, 4, 5 je. Okey, so bila 5 je, submarine ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hurufnya. Jadi daripada 9 kita hanya pilih 5 sahaja. Begitu. Macam nak isi ni? Daripada 9 dah ambil 1, tinggal 8. Daripada 8 ambil lagi 1, tinggal 7. Tinggal 6, tinggal 5. Selesai. Faham? So 4 tinggal tu tak adalah. Sebab tu daripada 9 pilih 5 je. Okey, so jawapan adalah 15120. okey, selesai. Good. Okey, settle. Senang je kan? Okey. Jadi bila awak dah tengok video, hari ni awak meet lagi, mesti awak dah boleh dapat sikit-sikit. Dia punya konsep dia. Alright? Okey, kita tengok B. 4 digit yang boleh dibentuk dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanpa ulangan. Okey, dia nak berapa digit? 4 je. 1, 2, 3, 4 je. So nombor semua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nombor. So daripada 7 dia nak ataupun
kita ambil 4 sahaja. Jadi kalau 7P4 ni bukan 7 faktorial dah. Dia kalau sama baru 7 faktorial. Kalau dia tak sama dia 7PR. Okey, R. Kita ambil dia daripada asalnya berapa begitu. So jadi kalau sini 7, daripada 7 nombor ambil 1. So sebab tu 7 bukan 7 nombor. Tinggal 6 nombor, tinggal 5 nombor, tinggal 4 nombor. Okey? Begitulah. Jadi 7P4 jawapan adalah 840. yes. Okey. Seterusnya C. Dalam sebuah pertandingan lumba lari, 8 orang pelari akan berebut tempat Johan. Naik Johan dengan ketiga. So, apakah pilih aturnya? 8P3. Betul. Daripada 8 orang berlari 8 lane tu, hanya 3 je pemenang kan yang kita ambil. So 8P3. Jadi sama dengan 336. okay, thank you. Okay, good. Settle 336. Hitung bilangan pilih atur bagi 7 buah pasu bunga yang diambil daripada 9 buah pasu bunga yang disusun dalam bentuk bulatan. Sekarang ini dia kata dia ada 9 pasu. Okey? Tapi dia nak ambil 7 je. Okey, sekarang saya rasa awak dah tahu dah. Daripada 9 konsep dia, kita akan pilih berapa pasu? 7 pasu. Tetapi oleh kerana dia nak menyusun dalam membulat, nampak tak syarat dia? Oleh kerana nak menyusun dalam membulat, kita akan bahagi dengan 7 balik. Begitu. Okey, ini dia punya rumus. So NPR bahagi R. Kalau membulat. Okey, kalau dia membulat. Kalau tak tadi dah settle dah 9P7 settle. Tapi dia kata nak susun pula dalam bulatan. Aduh, macam-macam Okey, so bahagi R. Okey dah. So kira berapa jawapan dia? 921. Okey. Settle. Okey. Okey, seterusnya. Anaki mempunyai 7 biji kerongsang yang berbeza. Dia ingin menyusun 6 biji kerongsang tersebut dalam bentuk bulatan. Cari bilangan susunan yang boleh Anaki hasilkan. So, ada 7, dia 6 sahaja. So, jadi 7, kita akan pilih 6 je. Oleh kerana bentuk bulatan, kena bahagi balik dengan R. Konsep. Okey, rumus tu. Okey, so jawapan adalah okey, selesai. Kalau nombor 7 tu, okey, semua tengok nombor 7. Alice mempunyai 10 biji manik, nombor 7. Dia ingin menggunakan 5 biji daripada manik tersebut untuk menghasilkan rantai. Okey, apa konsep kalau rantai tadi? Mesti bahagi 2. Okey, tapi oleh kerana dia ada 10 manik, okey tengok. Dia ada 10, dia hanya ambil berapa je dia kata? 5 sahaja. Sepatutnya terus bahagi 2 kan, sebab nak dalam bulatan je. Tapi kan ini kan 10 PR, NPR. So NPR rumus asal mesti bahagi R, maknanya bahagi 5. So oleh kerana dia nak buat gelap, awak tambah je 2 depan dia, bahagi 2. Jangan pula 25 pula. Gitu. So 2 darab 5 10. 3024. Okey. Settle. Senang je. Tentukan bilangan pilihan atur yang melibatkan objek secaman. Secaman pula ya Tuhan. Okey, secaman ni bermakna dia sama, ada nombor ataupun huruf yang sama. Contoh yang pertama itu ada 2, 3, 4, 5,
5. Begitu. Okey. So sebenarnya simple je. Dia patutnya n factorial. Kan dia n factorial macam biasa. Cuma okey. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi patutnya 7 factorial lah. Kan? Cuma bila dia ada nombor berulang. Tengoklah, tak kisahlah berulangnya berapa. 2 ni ada 2 kali. So 2 factorial. Bukan 2 nombor 2 ni 2 factorial, tak. Maksudnya apakah nombor yang berulang, apakah pula bilangan kali yang berulang tu. Jadi kalau 2 ni ada 2 kali, 2 factorial. Begitu. Okey? So 5 ni ada 3 kali. Jadi 3 factorial. Bukan 5 factorial, 3 factorial. Kenapa kena bahagi pula dengan benda yang berulang ni? Sebab soalan dia kata apa tu, cari hitung bilangan cara membentuk nombor daripada digit-digit berikut jika semua digit digunakan. Jika semua digit digunakan, tak ada yang tinggal. Okey? Okey, jadi 7 factorial kalau secahaman bahagi dengan apa yang berulang. Tadi kita tak ada pun yang berulang. Orient, pandemic, tak ada yang berulang. Kan? Okey, bila berulang ini rumusnya. Okey, so simple je. Jadi jawapan adalah 420. Betul eh? Okey, 420. Okey. Seterusnya yang kedua, 7 8 9 9 7. Okey, so bila kita nak buat dia punya susunan, dia ada 5 huruf. Jadi 5 factorial. 9/3. Oh, 9/3. Okey, thank you. 7 pula dah. Apa tadi belakang? 7 betul lah. Okey. Okey. So jadi bermakna 6 factorial bahagi, okey, tengok ada tak nombor yang sama? Ada. 7. So 2 factorial. Ada tak lagi yang sama? 3 factorial. So 9 dan 3 betul. Okey? Okey, jadi 6 factorial bahagi 2 factorial darab 3 factorial. So berapakah jawapannya? 60. 60. Okey. Selesai. 4 buah kerusi biru. Okey, 4 kerusi biru, 2 kerusi merah. Okay. Perlu disusun sebaris. Jadi sebaris 4 campur 2 ada 6 lah. 6 tempat lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Cari bilangan cara menyusun kerusi itu. 1. Tanpa sebarang syarat. Okey, tak kisah. Dia susun je. Tanpa sebarang syarat. So, apa kita nak buat? Ada 4 biru. Maknanya, biru awak ni 1, 2, 3, 4. Merah awak. Nampak tak? So, 6 factorial. Tetapi, per dengan, kenapa? Sebab ada benda yang sama. Nampak tak? So, B ni ada 4. Mesti bahagi semula. M ni ada 2. Begitu. Okey, so dapat jawapan berapa? Berapa? 15. Yes, 15. Okey? 5 inilah. Okey? Alright, so nombor 1. Okey, yang kedua. Dia kata mengikut warna pula. Okey, tadi tak ada syarat, tak ada masalah. Dia sekarang mengikut warna. Okey, kelas. Bila mengikut warna, simple je. Awak asingkan warna. 1 biru. Ada 4 biru. Iaitu B, biru, 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 biru. Satu lagi 2 merah. Iaitu merah, merah. Dia mesti ikut warna. Dia tak nak berpisah. Kalau dia biru, birulah semua dulu. Biru, 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 biru baru merah, merah. Kalau dia merah, 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 biru, 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 biru.
Dia tak boleh biru, merah, tak mau. Dia tak nak, dia ikut. Okay, so bila jadi macam ni, simple je buat satu. Okay, so ada 4 faktorial bahagi B. Ada 4 kali kan? Kena bahagi dia balik. Begitu. Okey. Ni pula 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial? Sebab dua bilangan tempat tu je kan? Kalau B ni 4 ni 4 tempat lah. Kan? 1 2 3 4. So 4 faktorial. Kena bahagi balik dengan benda secaman ni, 4 ni. Biru ni ada 4 kali yang sama. So 4 faktorial balik. Okay. So 2 faktorial ni, merah ada 2 je. So 2 tempat je ni boleh mampu isi. So 2 faktorial. Bahagi dengan, oleh kerana merah-merah dia ada 2 secaman, dia akan jadi 2 faktorial balik. Faham? Okay. So 4 faktorial bahagi 4 faktorial dapat apa? 1 kan? Ni boleh potong lah. Sama benda. Boleh. 1 kan? Jadi apa nak buat dengan dua-dua ni? Tambah. So dapat berapa? 2. Okay. Dapat 2. Untuk yang kedua dia kata, cara bilangan cara 3 batang pen merah, 4 batang biru, 1 hijau, 1 pensel. Okay. Boleh diberikan kepada 4 orang murid yang duduk dalam satu barisan. Dia nak 4 orang murid je. Dia nak 4 je. 4 je. Bermakna ni kita ambil kan? Kita ambil 4 daripada semua ni kan? Itu je konsep dia. Okay? So macam ni nak buat ambil 4 daripada semua tu? Semua ada berapa? 3 campur 4, 7. 7, 8, 9. Semua ada 9. Awak akan ambil 4 ketul je. Nampak tak? Lepas tu kena tengok. Ada secaman tak? Ada. Merah ni ada 3 kali. So, kena bahagi balik dengan secaman dia. Ada lagi tak? Biru ada 4 kali. Hijau dengan P tak payah sebabnya hijau ada 1 je, P ada 1 je. Dia tak perlu dah. Kan? Jadi 9P4 bahagi dengan secaman dia semula. Okey. So jawapan adalah berapa? 21. Yes, 21. Okay, so kesimpulan yang kita boleh buat dekat sini, apa dia? Kalau linear, sebaris je, terus n factorial, betul tak? Kalau dia ambil daripada satu bilangan, NPR. Tapi kalau dia membulat, okay, kena tolak 1 kalau linear. Kalau dia ambil per dengan R balik. Macam tu. Okay, so banyak kesimpulan yang awak kena satu-satu cari. Okay, so habis nombor 9. Okay, settle. Oh, ada belakang lagi lah. Nombor 10 ni. Amir, Ita, Fred, Ben dan Fika duduk di dalam satu bulatan. Oh, okay. So, dia duduk satu bulatan. Cari bilangan susunan jika Amir dengan Ita ni ingin duduk bersebelahan. Okay, ni dalam video ada kan? Okay, saya tunjukkan. Okay. Jadi, sekarang ni dia kata, okay, ini pakai image. Dia ada Amir, Ita, Fred dengan Ben, Fika. Okay. Lepas tu dia kata duduk dalam satu bulatan. Okay, bila bulatan kepada kita dah imagine, dia akan jadi n tolak 1 faktorial. Okay. Tetapi, dia tengok ada syarat ngada-ngada pula. Amir dengan Ita ni, dia nak duduk bersebelahan. Dia tak nak tempat lain. Dia mesti berdua. Sama ada kalau dia kat sini, dia nak berdua. 2 porsi. Yang lain pecah tak apa. Sini F, sini B, sini Fika. Tak apa. Habis kalau Amir dengan Ita kat sini, dia nak juga. Kalau Amir kat sini, Ita pun nak juga kat sini ngada-ngada. Okey? Dia memang ikut. Kalau Amir kat sini, Ita pun kat sini juga. Duduklah berdua kat situ. Dah macam sanding kan? Dia tak ada tempat lain. So kelas, kalau dia berdua-berduaan begini,
Ini kita kalikan jadi 1. Kita kawinkan je lagi dekat situ. Faham? Okey. So maknanya kesimpulannya dia ada 1, 2, 3, 4. Okey, jadi 1, 2, 3, 4. So bila 1, 2, 3, 4 dia akan jadi 4 tolak 1. So dia akan jadi 3 faktorial. So awak dapat berapa? 6. Betul tak? Okey. Tapi boleh tak kalau Ita belah kiri, ambil belah kanan? Bersebelahan juga. Tadi ambil belah kiri, Ita belah kanan. Sekarang ni nak tukar tempat. Tapi nak duduk sebelah juga, dia tak nak berpisah juga. Jadi boleh kan? So ada 2 kemungkinan. Jadi kita buat apa? Darab 2. So dapat berapa situ? 12. Okey. Cari bilangan cara memilih. Yang ni kita gabungan. Okey. Gabungan ni simple, tak ada syarat. Cari bilangan cara memilih 2 huruf vokal, 5 huruf konsonan daripada perkataan berhimpun. Okey. So berlainankan semua. Semua berlainan kan? Okey, jadi oleh kerana tak ada syarat, kalau 2 vokal daripada, maknanya macam tu. 2 vokal, 5 konsonan. Okey, so untuk 2 vokal ada E, I, U. Okey, so daripada 3 vokal kita ada bilangan cara dia nak 2 je, 2 tempat je. Okey, tak tahulah, mungkin EI, IU, tak tahulah. Satu akan kita buang lah. Okey. And then dan awak dah belajar set dalam tajuk matematik moden kan? Kalau dan, kita darab. Dan. Kenapa dan? 2 vokal dan 5 konsonan. Dan darab. So 5 konsonan pula. Konsonan yang tinggal adalah, awak tahu kan vokal konsonan apa kan? Konsonan yang tinggal adalah B, R, H, M, P, N. So berapa tu? 6. So daripada 6, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil 5 tempat. Okay. Alright. So C, tekan kalkulator tahu kan? 3, C3, 3 shift. Ada C tu cari, C2, 3 C2 darab dengan 6 C5. So jawapan dekat situ adalah 18. yes, 8, 18. Okay, itu. Jadi untuk gabungan ni dia simple je, tak susah. Right, okay.